Buletin Didik 4 Mei bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Berjauhan dengan keluarga antara pengorbanan yang perlu ditempuhi pelajar lebih-lebih lagi di musim perayaan. Ada yang tidak berpeluang langsung pulang ke tanah air sehingga tamat pengajian. Namun kehadiran keluarga kedua yang berbesar hati menganjurkan rumah terbuka Aidilfitri dapat juga mengubat kerinduan mereka kepada keluarga tercinta di kampung. Suasana Aidilfitri di Washington, Amerika Syarikat mungkin tidak semeriah di Malaysia. 2 tahun pergerakan terbatas di pandemik COVID-19 tahun ini memberi kelainan kepada mereka kerana kelonggaran yang diberikan pihak berkuasa. Menurut Dina Atika Muhammad Taufik, pelajar jurusan Sains Komputer dari Universiti Michigan, kesempatan yang diberi ini membolehkan mereka menziarahi komuniti kecil rakyat Malaysia di sini bagi menyambut Aidilfitri bersama. Rasa lain lah tahun ni sebab tahun ni kita dapat berkumpul ramai-ramai, especially dengan kawan-kawan dan juga keluarga Malaysia kat sini. Jadi rasalah meriah setelah berapa tahun terperangkap dalam pandemik kat negara kita tu. Bagi pelajar jurusan kejuruteraan mekanikal Muhammad Israel Darwish Zulkifli pula, semestinya perasaan rindu kepada keluarga di tanah air menebal dalam diri. Kami masih mempunyai pegawai-pegawai yang berada di sini yang kami anggap seperti keluarga kami sendiri. Dan walaupun kami tidak beraya bersama keluarga kelompok umat Islam yang besar di Malaysia, namun kelompok umat Islam di sini daripada pelbagai negara membuatkan kami merasakan bahawa vibe raya itu tetap ada walaupun tidak berada di Malaysia. Tambahnya, sebelum melanjutkan pelajaran ke negara asing, mereka sudah pun bersiap sedia secara fizikal dan mental. Apa yang penting, mereka membawa harapan keluarga untuk menamatkan pengajian dengan cemerlang di luar negara. Kami pelajar Tajam JP Imbara dari University of Michigan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Di dalam negara pula, usaha murni sekumpulan anak muda yang sanggup jual lemang untuk mengutip dana wajar dipuji. Kali ini dana digunakan untuk membeli katil bagi kegunaan penduduk yang mempunyai masalah kesihatan. Mereka memulakan inisiatif itu sejak 11 tahun yang lalu. Selama 11 tahun program itu berlangsung, pelbagai peralatan dibeli untuk kemudahan pesakit di kampung-kampung sekitar Salak Tinggi. Contohnya 2 tahun lepas, kita dah keluarkan sebuah jenazah dan kita bagi kepada penduduk kampung yang kematian secara percuma. Selepas tu, kita ada tahun lepas, kita bagi barang-barang wheelchair, barang-barang orang kayu, tongkat dan sebagainya. Siapa yang perlukan kita bagi. Dia yang juga Ketua Persatuan Belia Gugusan Salak PBGS berkata, jualan lemang hanya dibuat sepanjang Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Tahun lalu dianggarkan 22,000 lemang dijual dan tahun ini mereka menyasarkan jualan 25,000 batang lemang bagi membeli 10 biji katil. Pakaian raya turut diagihkan kepada golongan asnaf di kawasan berkenaan. Apa yang menarik, program ini disertai golongan belia yang sama-sama menyediakan lemang dari proses awal sehingga membakar lemang dan seterusnya menjual mengikut giliran. Matlamatnya juga mengelakkan mereka terjebak dengan aktiviti tidak bermanfaat. Lemang yang disediakan turut mendapat tempahan dari penduduk sekitar Lembah Kelang dan Nilai. Turut dijual kuih raya, pelbagai jenis rendang serta ketupat palas yang dibuat sendiri oleh penduduk Salak Tinggi. Hari Raya Aidilfitri pasti tidak meriah jika laman rumah tidak dihias dengan pelita. Selain pelita buloh yang tradisional, pelita dikuasakan tenaga elektrik juga jadi pilihan pada zaman moden ini. Namun, 2 penyelidik dari Universiti Malaysia Pahang UMP berjaya menghasilkan inovasi terkini pelita raya yang dinyalakan menggunakan air laut. Lampu muda alih dinamakan silat ini menggunakan air laut sebagai sumber elektrolit. Ia dihasilkan menerusi kajian dan penyelidikan R&D oleh Dr. Izan Izwan Misnon dan jurutera Muhammad Nurul Akla Muhammad Azlan bermula Mac lalu. Elektrod produk ini pula menggunakan bahan dalam makmal serta bahan kitar semula yang dipungut di sekitar UMP. Tindak balas ion air laut dengan elektrod berupaya menghasilkan tenaga elektrik seterusnya menyalakan lampu. Air laut sebagai sumber elektrolit dan tindak balas dengan elektron akan menghasilkan tenaga elektrik untuk menghidupkan lampu. Kami menggunakan bahan kitar semula yang didapati daripada sekitar UMP dan ion daripada air laut tadi akan digunakan dalam tindak balas tersebut.
Walaupun hanya menggunakan sedikit air laut, produk ini mampu menghasilkan tenaga elektrik antara 1 dan 3 watt secara konsisten sehingga 7 hari. Buat masa ini kita boleh menyalakan lampu. Mungkin akan datang kita boleh menggunakan alat ini untuk cas telefon, mungkin menghidupkan TV, mungkin yang lebih besar untuk penggunaan kenderaan EV. Kajian ini mendorong mereka merancang membuat elektrod lebih besar bagi meningkatkan kuasa elektrik dan tenaga dihasilkan serta boleh bertahan lebih lama. Reka bentuk produk ini juga sedang diperbaiki agar lebih menarik. Prototipe ni adalah kecil. So kalau kita ingin kita boleh memperbagaikan, membesarkan elektrod dan kita boleh dapat hasil yang lebih baik lah. Sebab kita sekarang kita menggunakan secara compact dan benda ni boleh digunakan for example untuk kampus dalam hutan yang mana akses pada elektrisiti tidak ada tapi dekat dengan garam atau laut yang boleh menggunakan air laut untuk menyalakan sumber tenaga. Kos menghasilkan setiap lampu ini kurang daripada RM30 seunit. UMP sedia bekerjasama dengan mana-mana pihak berminat mengkomersialkan produk ini dalam usaha mengembangkan teknologi hijau. Kementerian Pendidikan KPM akan menyelesaikan isu guru kontrak perkhidmatan COS ambilan Jun 2020 yang akan tamat kontrak Jun ini dengan kadar segera. Melalui perkongsian di Facebook, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jilin berkata perkara berkaitan kegusaran guru yang akan tamat kontrak itu dibangkitkan menerusi ruangan komen di media sosial beliau baru-baru ini. Menurutnya, pihak KPM dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan sedang mengambil tindakan sewajarnya mengikut peraturan dan tata cara yang berkuat kuasa. Pengumuman mengenai perkara itu akan dibuat selepas proses berkenaan selesai. KPM jelas beliau prihatin mengenai perkara yang dibangkitkan masyarakat khususnya tentang pendidikan dan komited untuk melakukan yang terbaik demi kesejahteraan pendidikan generasi pewaris negara. Bersua kembali. Meskipun sudah berhijrah dan memeluk Islam, silaturahim keluarga, komuniti serta adat budaya asal pribumi tidak pernah terputus. Nikmat Islam menjadikan Syawal lebih bermakna buat golongan mualaf asnaf. Di Sabah, Badan Bukan Kerajaan NGO Pertubuhan Kadazan Dusun Murut Muslim se-Malaysia KDMRS menyantuni golongan berkenaan. Bertempat di Surau Darul Fikri, warga Pusat Pendidikan Mualaf dan Tahfiz Kampung Telibong Tamparuli disantuni. Sejak semalam, komuniti di sini sudah bergotong royong untuk persiapan sambutan Hari Raya ketiga hari ini. Juada tradisi seperti luson, jantung pisang masak lemak, jenaruk bambangan, bilis masak lada putih dan nasi bukit antara sajian yang dihidangkan. Sambutan diraya dengan semangat perpaduan keluarga Malaysia. Saya memeluk Islam 2012. Bangsa saya Sing, jadi saya mualaf, berasal dari Sarawak, jadi bertetap di Sabah lah. Gembira juga lah sebab 2 tahun kita tidak dapat berayakan. Lebih istimewa, sambutan keamatan yang turut diraya sepanjang bulan Mei tahun ini bersama bulan Syawal memeriahkan lagi suasana. Pusat Pendidikan Mualaf dan Tahfiz Kampung Telibong dibangunkan KDMRS pada 2017. Ia kini mempunyai kira-kira 40 mualaf, asnaf, anak yatim dan tahfiz berusia antara 10 hingga 19 tahun. Di Tamparuli saja, sekitar 60% penduduknya dikenal pasti merupakan golongan asnaf dan sebahagiannya mualaf. Perjuangan menyebarkan syiar Islam diteruskan pengurusinya yang juga seorang mualaf, Laura Firanti Ilun, dalam memastikan kebajikan mereka yang baru memeluk agama Islam terbela. Dan ada di antara mereka yang tidak mampu untuk membeli seluar ataupun berus gigi pun dorang tidak mampu belilah. Dan apa peranan kami ialah kami memberi kemudahanlah untuk belajar agama secara percuma lah. Dan baru-baru ini kami telah membeli mereka baju raya. Jadi mereka sangat gembiralah. Mewakili non-Muslim di Kampung Telibong yang kita tahu tiap tahun KDMRS ini sentiasa menganjurkan program keamatan raya ini. Moga dalam masa-masa akan datang, bukan saja di peringkat kampung, daerah kita baik kalau diadakan di peringkat negeri.
Selepas 2 tahun dikekang Perintah Kawalan Pergerakan PKP, tradisi rumah terbuka di negara ini kembali meriah. Kelonggaran yang diberikan bagi sambutan Aidilfitri selepas negara memasuki fasa peralihan ke endemik 1 April lalu disambut dengan penuh keterujaan. Antaranya kemeriahan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat negeri Perak yang berlangsung di Stadium Indra Mulia Ipoh. Bermula jam 3 petang, ribuan rakyat Perak terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat tidak melepaskan peluang hadir. Antara juadah yang dihidangkan, lemang, ketupat dan rendang. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim berkenan berangkat ke majlis berkenaan. Baginda berdua disambut Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad. Di sebalik kemeriahan, Datuk Seri Sarani mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil mudah kelonggaran yang diberikan selain terus berhati-hati bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Sementara itu, orang ramai yang ditemui nyata teruja. Gembiralah sebab dapat berjumpa ramai orang, bertemu dan saya rasa inilah peluang kita untuk merapatkan silaturahim antara semua rakyat Malaysia, khususnya rakyat Perak. Dah 2 tahun kita tak beraya kan. So hari ni memang program ni memang ramai orang datang lah. Memang happening sangat. Hari ni pun memang meriah, makanan macam-macam ada. Duit raya pun ada dapat. So memang best lah. Kita tahun ni raya puas-puas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suhaimi bin Abdullah, Pengetua SMK Sungai Chou, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga sekolah. Semoga anda semua gembira menyambut Hari Lebaran bersama keluarga tersayang bagi tahun ini.
Dalam kekalutan meraihkan Syawal lebih awal, ramai yang memilih untuk membeli juadah raya kerana tidak sempat untuk memasak. Tinjauan di sekitar ibu negara baru-baru ini mendapati jualan juadah raya bertambah rancak dari biasa. Aidilfitri yang diraikan sehari lebih awal tahun ini mengejutkan ramai orang. Lalu ada yang tidak sempat menyediakan hidangan raya seperti lemang, ketupat dan rendang. Akibat kesempitan masa, ramai yang memilih untuk membeli juadah raya yang dijual di kaki jalan sekitar bandaraya. Saya memang akan beli dekat yang peniaga kat tepi-tepi inilah, senang sebab tak lagi pun tahun ni tiba-tiba raya kan. So memang tak sempat nak prepare. So memang beli je lah terus. Senang. Lagipun saya raya kat sini, mak bapak saya tak ada dekat kampung. So sendiri je kat sini. So memang semua beli, senang. Mujur masih ada gerai yang beroperasi membolehkan pelanggan membeli juadah yang berkenan di hati. Bagi saya, gerai-gerai ni sangat-sangat bantu. Macam kita tengok sekarang kat gerai ni, tepi jalan ni saja dah banyak sangat pilihan gerai yang kita boleh beli dengan harga yang pelbagai. Kita boleh pilih, kita nak, kita grab, ada yang besar, ada kecil. So lebih mudah. Parking tepi, beli terus balik macam tu. Tak senggol je. Bagi peniaga pula, kehadiran pelanggan yang luar biasa tahun ini menyebabkan mereka tidak menang tangan. Walaupun dalam kekalutan menyediakan bahan jualan, ia tidak menghalang mereka untuk terus berniaga hingga larut malam. Makcik rasa ingatkan mungkin tak ada orang kan. Orang semua dah balik kampung. Tapi Alhamdulillah, lebih pada jangkaan lagi. Bayangkanlah makcik belum buat persediaan untuk yang kata Hari Raya Selasa, tiba mengejut Hari Raya Isnin. Jadi kita jadi macam kelang kabut nak sediakan customer yang beratus panjang tu. Seterusnya, di Kelantan, hampir 30 tahun mengusahakan pencuci mulut tradisi tapai, seorang warga emas dari Gua Musang terus mengekalkan kualiti dan rasa makanan itu sehingga menerima hampir 50,000 tempahan pada Ramadan yang lalu. Aziza Seman berkata tapai daun getah adalah resepi turun-temurun daripada neneknya. Aziza, 65 tahun, menghasilkan tapai daun getah seawal jam 9 pagi. Dengan mengukus pulut yang menjadi ramuan utama. Suaminya, Mat Husin Juso, 70 tahun, membantu mencari daun getah untuk membungkus tapai. Biarpun sukar, ia dilakukan demi mengekalkan keenakan makanan itu yang menjadi pilihan pelanggan dari dalam dan luar negeri Kelantan. 10,000 tu, atau todok tinggal pomdah lah. Tinggal belah-belah lah, tak ambil banyak. Kalau Derek nak bungkus lah. Kiranya mek ni dibantu oleh siapa? Anak natu cucu ada belaka. Dia mengambil masa 2 minggu untuk menyiapkan tempahan tapai daun getah pada musim perayaan. Jika pada Ramadan, dia perlu menyiapkan 1,000 biji sehari untuk jualan, permintaan akan meningkat ketika musim perayaan Aidilfitri. Hamba raya di Gua Musang ni 10 tahun lepas tak? Tapai dia dah lah. Berapa tahun dah? Dalam sekali 10 tahun lah ni, tahun 2020 dalam 8 tahun dah. Sampai 9 tahun gitulah. 9 tahun dah ambil tapai dia suaminya 3-400 perkara dari raya tu mari tanya lagi. Bila keluarga kita orang luar pada Gua Musang ni mari nak tapai tempat saya cari ya. Selain daun getah, Aziza turut menghasilkan tapai pulut menggunakan daun pisang rambai dan ketapang. Namun daun getah lebih tahan lama serta lambat layu dan bertukar warna. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hamdi bin Ahmad Hakimi, pelajar jurusan Ekonomi dan Falsafah di Harvard University, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali kepada keluarga saya yang beraya di Kuala Terengganu dan di Kelang pada tahun ini. Semenanjung Malaysia, walaupun berada di luar lingkaran api Pasifik, masih berisiko berdepan dengan bencana geologi akibat gempa bumi. Malaysia dikelilingi negara gempa bumi seperti Indonesia dan Filipina yang turut mengalami gelinciran tanah, kerosakan infrastruktur dan tsunami seperti gempa bumi mega yang berlaku pada 2004 di Aceh, Indonesia. Terkini, gempa bumi kuat berukuran 7.4 skala Richter melanda kawasan berhampiran dengan pantai Timur Honshu, Jepun pada bulan Mac.
Sukan, jurulatih skuad bawah 23 tahun kebangsaan Brad Maloney membawa 24 pemain ke Sukan C Vietnam menuju pembukaan acara bola sepak yang dijadual Jumaat hingga 22 Mei ini. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan senarai pemain yang akan membawa cabaran negara ke Sukan C kali ini. Daripada 24 yang telah disenaraikan, antara yang memperkuat pasukan ialah dua penyerang muda berpengkalan di luar negara iaitu Luqman Hakim Samsudin dan Hadi Fayad Abdul Razak. Maloney akan mengumumkan senarai akhir 20 pemain untuk didaftarkan pada Jumaat ini iaitu sehari sebelum saingan kumpulan B bermula. Selebihnya diletakkan sebagai pemain gantian sekiranya ada yang terpaksa diketepikan jika diuji positif COVID-19. Malaysia akan memulakan kempen berdepan Thailand Sabtu ini sebelum menentang Laos pada 11 Mei, disusuli Singapura 3 hari berikutnya dan Kemboja 16 Mei di Stadium Tien Trong Nam Dinh. Dalam pada itu, berbaki seminggu menjelang upacara perasmian Sukan C jago 110 meter lari berpagar negara, Rezam Shah Wan Sofian berhasrat mengulangi kejayaannya menggenggam pingat emas yang dilakar pada edisi 2007 dan 2017. Pelari dari Sabah berusia 34 tahun itu akan membuat kemunculan kali ke-7 di Sukan C kali ini, berazam untuk tampil lebih bertenaga bagi memastikan pingat emas berada dalam genggaman. Rezam yang mungkin akan membuat penampilan terakhir di pentas Sukan C meletakkan sasaran peribadi untuk kembali mengulangi kejayaan yang dilakar di Kuala Lumpur apabila merangkul emas kali kedua. Pencapaian utama kali ini ialah dari Filipina, Indonesia, dari Singapura. So itu antara pencapaian bawah sebab kebanyakan atlet-atlet muda di sana. Saya antara atlet yang saya yang paling tua di sana, paling senior. So memang banyak mencabar kepada atlet yang junior nanti ya. Rezam Shah sebelum ini mencipta kejutan sensasi apabila merangkul emas pada penampilan sulung di Sukan C 2007 di Korat, Thailand selain meraih 3 lagi pingat perak pada 2011 di Indonesia, 2013 di Myanmar dan 2015 di Singapura. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, Liverpool mempamerkan perwatakan penting untuk keperlawanan akhir selepas bangkit menewaskan Villarreal 3-2 di separuh akhir. The Reds mara dengan keputusan agregat 5-2. Villarreal membuat perhitungan separuh akhir kedua dengan Liverpool di tempat sendiri selepas tumpas 0-2 pada aksi pertama. Penyokong tuan rumah ceria pada separuh masa pertama selepas barisan Ubay Emery itu berjaya mendahului 2-0 memadam defisit menerusi jaringan Boulaye Dia dan Francis Kokila. Namun rentak itu gagal diteruskan selepas rehat menyaksikan The Reds bangkit mengubah nasib mereka dengan menyumbat 3 gol dalam tempoh 12 minit masing-masing oleh Fabin Tawas, Luis Diaz dan Sadio Mane. Kemenangan 3-2 membolehkan pasukan kendalian Jurgen Klopp itu mara ke final Liga Juara-Juara Eropah di Paris 28 Mei ini dengan agregat 5-2. Mereka bakal berdepan pemenang di antara Manchester City atau Real Madrid yang dijadual turun bertarung pagi esok. Festival Aidilfitri Qatar yang julung kali diadakan mengakhiri buletin D-Day. Puluhan ribu orang membanjiri Doha Corniche untuk menyaksikan pelbagai pertunjukan termasuk belon gergasi dan bunga api. Saya Charles Mohan, salam hormat, salam Aidilfitri dan kita jumpa lagi.